Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Okey, assalamualaikum semua. Apa khabar? Okey, so hari ni hari Isnin. Okey, orang kata Monday blues lah macam-macam kan. Okey, so anda semua apa khabar? Okey, seperti biasa, selamat pagi. Selamat pagi. Okey kan, saya tahu dah petang. Okey, tapi kenapa saya kata selamat pagi? Alright, sebab untuk dapatkan tenaga yang berpanjangan untuk kita sentiasa dalam keadaan tenaga dan positif. Okey, so siapa yang bersama dengan saya sekarang? So boleh say hi atau bagi komen apa-apa. Okey, sebelum saya teruskan lagi live saya pada petang ini, alhamdulillah Allah bagi kesempatan untuk saya berlive bersama anda semua, sambung perjuangan saya lagi dalam Nuresa. Okey, dan kita ada banyak cerita yang kita nak ceritakan sebab 2 hari saya bagi anda cuti off kan. Okey, so alhamdulillah. Okey, sebelum saya mulakan live saya dengan lebih lanjut lagi, saya perkenalkan diri saya dulu. Okey, saya Emma, stokis Nuresa dari Puchong. Kepakaran saya adalah membantu anda-anda di luar sana yang merasa tertekan, rasa rendah diri, rasa sedih, rasa malu dengan masalah. Okey, membantu anda semua mengatasi masalah kelimomo, keguruan rambut, jerawat, jeragat, dan penampilan diri yang kurang bergaya. Okey, supaya dengan muka yang lebih licin, muka yang lebih bertenaga, okey, dengan tiada kegatalan di kepala, okey, akan membuatkan produktiviti anda lebih yakin, lebih naik lagi, dan anda akan rasa lebih selesa berada di sekeliling rakan-rakan sekalian, dan akan lebih rasa disayangi dan dihormati dan di mudah mesra, okey, bersama dengan keluarga, terutama keluarga kita lah kan. Okey, dengan anak-anak, dengan suami, dengan ibu bapa, adik-beradik, saudara mara. Okey, so hi siapa yang baru berlive sama dengan saya. Okey, dengan satu syarat, iaitu untuk dapatkan semua itu yang saya ceritakan tadi, anda mestilah seorang yang berusaha dan sabar. Okey, sebab semuanya datang dengan izin Allah, dan dialah yang menjadikan masalah itu, dan dialah penyelesaian masalah itu. So sambil kita usaha, sambil itu kita berdoa padanya, dan tak ada berdoa-doa saja. Kalau tak ada usaha, tak ada jalan juga, tak jadi juga. Okey, alright, so seperti biasa saya akan ceritakan pada anda, highlightkan pada anda apa dia happy hour. Okey, happy hour yang Nuresa offer untuk hari ini dan semalam. Okey, dia ada 2 untuk hari ini dan semalam, iaitu happy hour kita 2 hari. Okey, semalam saya tak dapat nak live sebab masih mengumpulkan energi yang baru balik pada musafir. Okey, so hari ini saya akan ceritakan apa happy hour kita. So pada sesiapa yang dah tengok saya punya wallpaper, okey, dah ada dekat situ apa dia happy hour yang bermula pada semalam dan hari ini last dia, iaitu 3 item kita juga. Okey, 3 item kita yang popular, iaitu TWC, okey, TWC two-way cake. Okey, dan satu lagi kita ada lipstick. Okey, ini lipstick dia. Dalam kotak yang elegan okey, gold and black and gold. Okey, so dan kita ada produk baru kita yang baru launch, iaitu baby kita ni, jam lip matte. Cute kan? Tapi punya power ramai yang suka tau. Okey, yang ni lip matte pink. Ada dua coat, iaitu lip matte pink dan peach. Nak ambil tadi dekat saya punya store. Okey, so ini yang pink saya bagikan Okey, saya pergi tunjuk. So ini kita punya happy hour 3 item. Okey, yang TWC tu saya tak sempat ambil juga. Okey, so ini sebenarnya lipstick dan lip matte. Okey, 2 ini kita punya happy hour. So inilah dia, dan saya nak ceritakan serba sedikit lah apa testimoni ataupun result yang dah digunakan okey, yang dah digunakan produk-produk kita ni, yang dah digunakan oleh kita punya customer, dan kita dapat feedback daripada dia. Apa kata mereka? Kan kita buat slot apa kata mereka dengan produk Nuresa yang kita bawa hari ini, iaitu kita punya
happy hour kita yang 3 item tu. So maybe saya sempat untuk ambil 2 atau 1 je ke atau 3, tengoklah macam mana kita punya ni. Sebab kita punya pun nak sambung juga episod kita berkenaan dengan jerawat. Okay, siapa yang ingat sebelum ni saya ada cerita berkenaan dengan jerawat kan. Okay, so hari ni insya-Allah saya nak sambung part 3. Apa berkaitan dengan jerawat tu. Yang sebelum tu kita dah ada sambung, kita dah ada dah jeng kita apa dia. Okay. So hari ni saya nak kita dengar apa kata mereka. Okay. Ini daripada Puan Nazirah Puan Nazirah Kamaruzaman berkenaan dengan TWC pula dahnya. TWC kita iaitu two-way cake powder. Okey, bedak kita ni. Okey, saya dah cuba TWC dan lip matte. Dia dah cuba dua sekali ni. Okey. So, warna lip matte yang cantik dan wangi seperti nak makan. Okey, memang selesa lah. Bedaknya best. Smooth je bila pakai. Senang dipakai. Saya pakai tone medium. Okey, dipakai tone medium. Alright. So, next kita pergi. Okey. So yang ini dia pakai juga TWC, pakai nipis-nipis pun dah nampak berseri muka. Ya, memang ketara muka dia, nampak perbezaan. Okey. Saya tak dapat nak tunjuk kat sini, nak bawa dia tinggikan. Okey. So yang sini pula anak dia pun pakai. Okey. Jangan marah anak dia ni. Okey, anak dara saya pun teruja nak try juga two-way cake toner medium. Toner medium dan lip matte. Dia guna lip matte juga anak dia. Okay, so tu kata bukan hanya untuk orang-orang dewasa sahaja, remaja. Okay, yang warga emas pun ada tau. Okay, sebab kita sentiasa nak menjaga penampilan. Okay, sebab kat rumah lagi-lagi lah kita nak menjaga penampilan. Sebab untuk ahli keluarga kita, terutamanya kalau siapa yang ada suami tu, untuk suami lah. Okay, alright. So ini dikata cantiknya glowing dalam masa 5 saat je. Ya, sebab kita kira 1, 2, 3, 4, 5 zap, kita sapu 5 saat. Okey, dah berseri, memang anggun gila. Saya nak tunjuk jugalah, tapi tak tahu nak nampak ke tak. Tengok tak, nampak tak dia tu? Kan, cantik kan. Okey, dapat juga saya tunjuk. Alright, alhamdulillah dapat rezeki awak. Okay, so seterusnya kod bedak sesuai sangat dengan kulit wanita Melayu. Right. Daripada Puan Ruzita Anang, two-way cake kod medium sesuai dengan kulit tona Melayu. Wangi lah tu. Okay. Gambar tak edit. Dia bagi tahu dia gambar ni tak edit. Okay. Pakai nipis-nipis je. Nanti raya nak pakai tebal sikit sangat. Suka sangat dia kata. Okay. Sebab yang penting dia adalah produk mesra wuduk. Okay, so kalau produk mesra wuduk, maknanya kita senang pakai, dah confident dah kita dah pakai produk yang halal kan. Lepas tu, mesra wuduk ni maknanya mudah ditanggalkan. Kita nak ambil wuduk, so senang je. Ambil je towel basah ataupun tisu basah, just lap muka kita dah tertanggal. Okay. Alright, so makna tak ada yang mengganggu air wuduk kita untuk sampai ke kulit. Okay, so wuduk kita sah. Itu yang penting tau. Alright. Lepas tu ini berkaitan dengan lipstick kita pula. Apa kata mereka? Memang best gila lipstick baru ni. Bibir lembab je, sesuai sangat bagi yang bibir kering. Ya, betul, memang sesuai sangat. Dan yang saya nak share ya, kalau kita dalam berpuasa, okay, sebab memanglah kalau kita berpuasa, kita kan tak digalakkan pakai anything kat bibir kan, sebab takut terjilat ke benda kan. So kalau untuk yang berpuasa, bila kita pakai lipstick marula oil ni, kita hanya dap-dap, kita tak terasa pun dia ada atas tu tau, dan kita takkan rasa nak menjilat dia. Okay, so dia memang terlekat kat situ sahaja. Right. Okay. Dan ini pula, okay, daripada Puan Ju. Okay. Best sangat lipstick ni, lebih moist dan colour pun tak terang. Tak terang sangat. Paling penting dapat merawat bibir Kak Ju yang kering dan menggelupas. Cubalah sendiri baru tahu keistimewaannya. So saya tunjuk ya muka Kak Ju kita yang begitu anggun. Tengok ni.
cincin. Yang begitu anggun dengan lipstiknya. Kan? Nampak tu? So ini saya bukan buat cerita, saya memang cerita apa yang diorang sharekan kat sini. The result is kan. Okay. So ini dia. Hai pada siapa yang baru join. Okay, terima kasih. Sila tekan share ataupun like. Okay, dan invite mana-mana lagi lah kawan-kawan kan, untuk tengok kita punya ni. Kita sharing ilmu. No, tak ada apa-apa. Okay, kita just share apa yang kita tahu. Alright, so ini pula daripada, tak ada pula nama kat sini ya. Ditulis kat sini, best lipstick baru, rasa mint lama dan lebih moist. Warna mudah sekata berbanding lipstick yang lama, sangat eksklusif. Ini sebenarnya dah guna lipstick yang lama punya dan guna lipstick yang baru. Okay, so dia kata warna mudah sekata sebab lipstick lama dia light pink sikit tau. So depend pada orang. Ada yang suka light pink, ada yang lebih rasa gelap, yang suka lebih gelap ke apa. Tapi yang penting dia lebih moist. Dua-dua tu moist dan dua-dua tu kalau pakai, memang tak melekat di cawan bibir, di bibir cawan, di bibir cawan, dan tak melekat dekat mask. Kita kan kena pakai mask selalu penutup muka, memang tak melekat pun warna tu kat situ. Dah tahan lama. Okay. Lepas tu, right. So, ini saya nak share juga berkenaan dengan lip matte. Okay. Lip matte ni, ada kawan saya yang dah pakai, customer saya yang dah pakai. So, kata memang senang sangat nak mengolah di bibir. Dan dia punya rasa sekata, warna dia sekata. Dan peach is, dia kata warna lebih kemelayuan. Dan kalau yang lebih berumur tu, kalau yang dah berumur, bila pakai peach akan nampak terselah anggun je. Okay. So ini pinky ni yang lebih kepada yang muda remaja lah. Macam kita jugalah kan. Muda remaja. Okay. So tapi kita boleh kawal tone warna dia. Nak yang light ke, nak lagi terang ke kan. So kita boleh buat kat sini. Alright. Okay. Okay, so itu antara yang saya nak baca apa kata mereka berkenaan dengan 3 item kita, iaitu TWC, lipstick dan lip matte kita. Alright, saya suka tunjuk lip matte ni sebab dia warna dia cantik. Okay, dia eksklusif sangat kan nak warna dia. Alright, so ini kita punya lipstick. Okay, lipstick tadi tu kan. Alright, so itu sahaja yang berkenaan dengan happy hour kita bermula dari semalam dah habis hari ni. Okay, so dapatkan segera. Okay, sebelum pukul 12.30 malam. Book harga yang ini. Okay, lepas tu saya nak share kita punya sale ID Adha. Okay, very sad sebab akan berakhir pada hari ini 10 Ogos. Okay, yang dah bermula pada bulan Julai dulu, pertengahan bulan Julai, dah akan berakhir pada hari ini, last dia pukul 12.30 malam. So apa dia produk-produk yang terkandung dalam ID Adha sale, so boleh dapatkan di page Emma Nuresa. Tengok list kat situ apa dia, gambar-gambar apa yang terdapat kat situ. So boleh PM, boleh DM dan secepat yang mungkin. Okay, dapatkan pada harga yang berpatutan dan berbaloi-baloi sangat. Okay, siapa yang hi, siapa yang baru join, hi, terima kasih. Alright, so kita continue lagi. Yang kita nak sembang pada petang ni iaitu berkenaan dengan berkenaan dengan jerawat kita. Kan. Ya, hai Kak Farida. Alright, terima kasih. Tu duduk buat apa tu baru dapat join tu. Okay. Sihat? Okay. Alright. So, nak sambung cerita berkenaan dengan jerawat. Kalau yang 3 hari lepas, 3 hari lepas lah. Okay, saya bercerita berkenaan dengan mitos jerawat kan. Ada macam-macam mitos berkenaan dengan jerawat ni. Okay, so siapa yang ingat boleh share kat sini ataupun nanti boleh komen balik apa mitos-mitos yang saya dah share sebelum ni. Cuma yang saya nak recapkan sikit apa dia mitosnya ni. Orang kata ada yang cakap antaranya lah kata orang tua, orang dewasa tidak berjerawat. Okay. Dia kata orang dewasa tak berjerawat. Yang berjerawat ni hanya yang muda remaja je kot. Dia kata. Okay. Okay. So sebenarnya ada range umur. Saya cerangkan semula. Sebenarnya ada range umur. Okay. Orang dewasa juga tumbuh jerawat pada umur 30, 40, 50. Cuma bila dah umur kita 50 ke atas,
Alhamdulillah Kak Farida. So bila kita berumur 50 ke atas, jerawat kita makin berkurang yang keluar, sebabnya kita hormon yang nak mengeluarkan jerawat tu, yang ketidakstabilan tu dah semakin tak ada tau. Dan kita pun dah semakin tak ada masalah kan. Kita pun dah semakin cool down. So masa itulah jerawat kita tak ada. So kalau kita perasan nenek, atuk kita ataupun mak kita bila dah umur 50 ke atas, muka dia memang dah licin dah tau. Susahlah nak tengok dia tumbuh jerawat banyak-banyak besar tu kan. Okay. Itu antaranya mitos-mitosnya lah. So saya dah share hari sebelum ni, ada lebih kurang 6 rasanya mitos. 5 atau 6 macam tu berkenaan dengan mitos jerawat. Ada yang kata penyebab jerawat ni sebabkan pakai UV. Okay, UV tu, krim UV tu boleh menyebabkan jerawat. Ya ke? Okay. So, boleh tengok balik saya punya video. Betul ke tu? Okay. So, hari ni saya nak cerita berkenaan dengan apakah yang menyebabkan jerawat tu timbul. Okay. Apa yang menyebabkan jerawat tu? Antaranya lah. Alright. So, saya share kat sini. Saya sambung ya untuk jadi pembaca berita. Okay. Sebab dah lama ni memang nak jadi pembaca berita. Tapi seperti biasalah kan. Saya kata share sebelum ni, tak dapat nak jadi pembaca berita sebab kekurangan tinggi pada waktu tu dan English tak influence. Lagipun tak apalah. Okay, dah ini rezekinya kan. Kita kat sini. Life must goes on. Okay. So, saya sambung. Boleh juga jadi pembaca berita ni pada tahun 2020 ni Okay. Okay, antara penyebab jerawat. Alright, satunya ialah pemakanan, pengambilan ubat-ubatan. Okay. Mengandungi phenytoin, iodine, bromida, steroid, isoniazid dan lithium. So antara ni lah yang boleh menyebabkan jerawat kita ketimbul. Okay. Yang kedua, penggunaan pakaian. Penggunaan pakaian peralatan yang terlalu ketat pada permukaan kulit yang bersentuhan. Okay. Baru tahu kan? Maknanya kita pakai pakaian ketat-ketat ni, yang melekat-melekat terus kat badan tu, kat lengan tu. Okay. So, itulah yang boleh menyebabkan jerawat tu mudah timbul. Sebab, itulah kata ada jerawat kat badan kan. Sebabnya kenapa? Sebabnya dia sentiasa, kalau berpeluh kan, dia sentiasa basah kat tempat situ. So, bakteria atau virus tu cepat membiak kat situ. Okay. Dan ia adalah produk penjagaan kulit atau rambut yang berminyak yang boleh menyumbat liang roma. Itu je. Okey. Sebab baru ni saya ada pergi berjumpa dengan doktor pakar kulit. So, dia juga salah satu sebab dia kata memang sekarang ni dia kata memang dia dapat ramai customer, ramai patient dia yang datang kat klinik yang ada banyak jerawat besar-besar, okey. Yang terutamanya yang umur remaja lah, remaja dan awal 30-an. So dia kata kebanyakan mereka tu yang puncanya yang dia dapat detect ialah penggunaan minyak rambut. Penggunaan minyak rambut. Sebab minyak rambut yang berminyak. Maknanya kita tak perasan kan, bila kita berpeluh, minyak rambut tu dia akan mengalir tau bersama dengan peluh kita. So itulah yang boleh menyebabkan kena kat muka, lepas tu kena dekat leher dan terus ke badan kita. Dia setengah macam tu. So dia galakkan kalau siapa yang nak menggunakan minyak rambut, cari minyak rambut yang berasaskan air. Okey. Lepas tu jangan simpan rambut panjang, dia kata. Doktor kata itu. Jangan simpan rambut panjang, simpan rambut pendek saja. Kalau lelaki betul-betul kemas rambut tu. Lepas kalau perempuan, rambut pendek dulu, dia kata. Bila dah solve problem jerawat tu, baru nak simpan rambut panjang, boleh. Okay. So itu yang saya dapat info yang daripada doktor pakar kulit lah yang saya pergi baru ni. Alright. Dan satu lagi ialah persekitaran berminyak dan kotor. Itu juga nasihatkan pada anak-anak remaja kita ataupun kita sekali, siapa sajalah yang terlibat dalam masalah kulit ni kan, jerawat ni, sentiasa membersihkan tempat tidur, terutama sarung bantal, selimut dan cadar.
Okey, sebabnya kalau boleh 3 hari sekali basuh, 3 hari sekali cuci yang baru, ganti yang baru. Sebab malam waktu kita tidur, masa itulah kalau kita berpeluh kita tak sedar kan. So bakteria akan cepat merebak masuk kat situ. Okey. So kalau kita sehari 2 hari okey lagilah tak basuh. Bila dah 3 hari, 4 hari, 5 hari tu dia dah bersarang dah kat kita punya sarung bantal tu kan. Okey, so maknanya kalau boleh nasihatkan terutama anak-anak kita yang berada di college, di universiti, di asrama, ada masalah tu, so suruh dia kerap dan kita bekalkan cadar, sarung bantal, selimut yang lebih daripada satu, maknanya untuk dia orang simpan untuk bergilir kan bila basuh. Okey. Lepas tu ada bakteria PNS tu yang saya cerita sebelum ni. Memang bakteria tu lah yang ada berkaitan dengan jerawat kita kat muka kita ni kan. Okey, sebabnya dia akan timbul bila kulit kita ni terlebih minyak, terlebih lembab, semua lebih-lebih lah, lebih kering pun dia ada juga kat situ. Okey. Dan satu lagi perubahan hormon, okey, yang menyebabkan kulit kita berjerawat. Okey. Perubahan hormon itu memang tak dapat nak kawal lah, tapi kita boleh stabilkan hormon kita dengan apa tahu? Satu rahsia dia yang saya dapat daripada astasizah kita, iaitu dengan caranya seperti yang saya dah uploadkan sebelum ni dekat page wall, page Nuresa ataupun saya punya FB, okey, Emma Nuresa page ataupun FB, dengan zikrullah. Okey, sucikan hati kita dengan zikrullah, positifkan minda kita dengan zikrullah. Begitu juga kita nak stabilkan hormon kita dengan zikrullah. Okey, boleh itu semua. Terutama perbanyakkan istighfar. Okey. Alright, dan lepas tu yang last sekali antara penyebab dia ialah androgen berlebihan seperti dalam sindrom polycystic ovary. So ini semua berkaitan dengan perempuan lah, hormon perempuan. Okey. So that's why sebenarnya masalah jerawat ni bukan hanya pada wanita je, lelaki pun ada. Cuma sebab lelaki ni dia tak kisah sangat kan, dia lebih kepada lasak, lebih kepada lain dia punya pemikiran. Itu beza lelaki dengan perempuan. Tapi perempuan ni dia memang dah Allah ciptakan dia benda kecil-kecil itulah yang dia akan ambil lebih berat. So memang perempuan ni secara fitrah dia memang nak cantik, memang kecantikan. So dia akan nampak yang itu dulu, dia akan lebih beratkan yang itu dulu. Okey. Tapi walau macam mana sekalipun kan seperti saya kata sebelum ni, nak cantik luar kena cantik dalaman dulu. Yang penting cantik luar dan dalam. Kan? Right. Okey, so itu antara penyebab jerawat yang saya nak share pada hari ini. Dan saya pun nak sharekan satu lagi juga. Kita ada masa sikit lagi kan. Okey, sebelum azan asar kita ada masa sikit lagi. Saya nak share juga antara tips-tips lah. Okey, bagaimana kita boleh menghindari jerawat. Antaranya macam mana kita nak boleh menghindari jerawat. Okey, so kalau siapa yang kat sini yang menonton saya punya video, yang menonton saya punya live, yang nak share apa-apa tips, apa-apa info berkenaan dengan jerawat yang saya tak ada nak share, yang saya tak terlintas nak bagi tahu, so boleh sama-sama share, sebab itu pun ada saham untuk anda juga. Okey, siapa yang baca pun dapat satu info, so dapat saham juga kat situ. Saham apa? Saham akhirat, insya-Allah. Okey, so antara dia bagaimana menghindari jerawat. Yang pertama, jangan picit jerawat. Padahal itulah yang seronok kita buat kan. Pantang naik zam sikit je mesti nak picit jerawat kan. Okey, so kita jangan picit jerawat. Okey, tapi ada juga kata nak picit boleh, tapi gunalah cotton muka tu kan. Okey, jangan picit dengan jari, jangan menggunakan jari sebab jari ni cepat sangat merebak bakteria. Okey, guna tisu, cotton tu lah, kapas muka. Nak cakap ke BI tak erti ya. Okey, alright. Okey, lepas tu dia kata jangan kerap menyentuh muka. Janganlah selalu sangat tadi pun saya sentuh. Ni dah sentuh dah ni. Tapi tak apa, yang ni sentuh yang macam ni. Ini boleh. Okay, sebab dekat sini kita kurang ada bakteria tau, yang banyak kat ujung-ujung jari kita ni. Okey. Lepas tu minum banyak air kosong. Banyak air kosong. Ini memang kena peringatkan selalu. Minum banyak air kosong. Minum banyak air kosong. Alright. Okey. Siapa yang nak kurus pun minum banyak air kosong. Okey. Bila banyak minum air kosong, dia dah banyak air dah cukup dalam badan kita ni, dia akan meningkatkan pembuangan kita
dan dapat melancarkan perjalanan darah kita juga, dan boleh meningkatkan metabolisme kita. Okey. So, apa dia? Banyak minum air kosong. Kurang minum air bergula. Okey. Itu pula dia. Okey, alright. Okey, tu amalkan makanan seimbang. Sama je. Okey, amalkan makanan seimbang. Ambil vitamin secara sederhana. Jangan over ambil suplemen banyak. Okey. Ambil vitamin secara sederhana yang mengikut keperluan. Okey. Lepas tu, tukar alat solek. Pada siapa yang suka bermakeup ni, tukar alat solek, spine dan berus setiap kali 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan sekali, bagi mengelak pertumbuhan bakteria. Kalau yang ada brush semua tu kan. Okey, tukar. Alright, 6 bulan sekali. Gunakan penyegar dari bahan semula jadi seperti jus lemon, kulit pisang, teh hijau dan kulit yang berminyak. Okey, untuk kulit yang berminyak. Itulah gunakan ini kan. So, produk-produk Nuresa memang menggunakan barang-barang yang original, yang asli. So, terima kasih siapa yang like, yang masih menonton bersama saya. Terima kasih banyak. Okey, sikit lagi ni, alright. Okey, gunakan penyegar tu toner kita dari bahan semula jadi seperti jus lemon. Yang tadilah. Okey, lepas tu guna alat solek, iaitu produk penjagaan diri yang bukan komedogenik. Okey, yang asli punya. Okey. Yang tak banyak barang yang campur dengan bahan kimia tu kan. Okey, so siapa saya bila tengok yang dia, bila baca yang ni, saya teringat kita punya shower gel. Shower gel dia best kan Kak Faridah kan? Ada kelopak bunga kan kat dalam dia. Oh, best. Boleh mandi bunga setiap hari. Okay, tu shower gel kita. Asli tau. Right? So, itulah antara yang saya nak sharekan hari ini berkenaan dengan jerawat. Okay, apa yang dah saya sharekan hari ini, yang sebelum ni juga berkenaan dengan jerawat, iaitu macam mana, apa yang dinamakan jerawat. Pada episod yang pertama tu, macam mana jerawat tu boleh timbul, kenapa jerawat tu timbul, apa jenis jerawat, lepas tu mitos jerawat. Mitos ni maknanya apa kata-kata orang dahulu-dahulu berkenaan dengan jerawat ni, okey, yang boleh jadi bualan kita sampai sekarang. Lepas tu hari ni saya cerita berkenaan dengan macam mana jerawat tu boleh timbul dan macam mana kita nak jaga jerawat tu. Macam mana kita nak menghindari jerawat tu. Macam nak jaga muka lah. Okey. Dah orang kata memanglah kalau nak jadi juga. Tapi yang penting kita usaha nak menjaga dia. Usaha nak mengelak dia. Kan pencegahan itu lebih baik daripada penyembuhan. Gitulah kan. Alright. So saya harap itu saja yang saya dapat share pada petang ni. Mudah-mudahan apa yang saya sharekan pada hari ini dapat memberi sedikit sebanyak manfaat kepada anda semua, pada sahabat-sahabat semua yang saya sayangi semua. Semoga anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan dapat berkhidmat terutamanya pada Allah dan berkhidmat kepada keluarga, rakan-rakan sekeliling, pada jiran. Sebab itu saja kita punya motif untuk hidup. Kan? Sebelum saya akhiri, saya nak menjemput anda semua ambil satu saat. Ambil satu saat untuk kita fikirkan, adakah pada hari ini aku sudah bersyukur? Ambil satu saat, fikirkan, adakah sampai saat sini aku dah bersyukur belum? Dah bersyukur belum pada Allah apa yang dah berlaku pada aku pada hari ini? Macam-macam kita sepatutnya perlu bersyukur. Yang perlu nyata sekali, kita masih bernafas, kan, masih hidup, masih berada di sekeliling orang yang kita sayang. Dan yang kedua, masih boleh bercakap ni. Ya Allah, masih boleh bercakap. Banyak sangat benda yang patut kita bersyukur. So, saya harap saya dapat bawa anda semua bersyukur dan sama-sama kita jaga diri kita, kita stay positif, kita stay safe
Okey, supaya kita semua menang dalam menangani, dalam berperang dengan COVID-19 ni. Walaupun ada timbul kluster-kluster baru, so mudah-mudahan itu hanya gimmick supaya kita lebih supaya kita lebih berhati-hati lagi, lebih berjaga-jaga. Okey, sebab kita ni manusia, kadang-kadang cuai, kadang selesa dah ni dah terlupa dah kan. Satu lagi, okey. Satu lagi, ini adalah bulan Ogos, bulan kemerdekaan. So, tema kita tahun ini apa dia? Okey. Malaysia Prihatin. Right. So, saya memang seronok sangat tadi tengok logo kita. Logo Malaysia Prihatin tu memang cantik. So, siapa tak tengok lagi boleh tengok dekat saya punya page. Okey, Emma Nuresa page. Kat situ saya dah upload dah. Okey, Malaysia Prihatin. Memang dia ambil sempena berkenaan dengan COVID-19 ni. Apa yang Malaysia dah buat. Apa kerajaan dah buat untuk rakyat Malaysia. So, memang best sangat-sangat. Okey. Dan saya rasa bersyukur sangat sebab yang mencipta logo tu dan yang mencipta tema tu sebenarnya Allah telah menurunkan ilham pada dia untuk mendapatkan sebegitu cantik tema, sebegitu cantik logo yang dia boleh ilhamkan, boleh zahirkan pada kita semua. Subhanallah, kan? Memang sepatutnya dapat tengok yang itu kebesaran Allah yang dah tunjukkan pada kita semua. Okay, so itu saja. So jangan lupa, okey, ingat Nuresa, ingat kecantikan itu bukan hanya di luaran tetapi bermula dari dalaman. So stay positif, stay cool, stay cool, stay cool macam ni pun boleh, okey. Dan semoga anda semua sentiasa dalam rahmat Allah, dalam kesihatan yang sempurna. Semoga kita sama-sama dapat mengerjakan ibadah dengan sempurna. Okey. So itu saja. Terima kasih kepada siapa yang dah share video saya, yang like video saya, yang support sentiasa bersama saya. Okey, jangan lupa boleh tengok dekat YouTube channel juga, dekat Insta saya juga, Emma Nuresa. Okey. Dan saya minta maaf jika ada yang tersalah cakap. Okey, so boleh komen apa-apa saja kat bawah tu berkenaan dengan Nuresa, berkenaan dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini. Boleh apa-apa saja. Okey, so itu saja hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa. InsyaAllah mungkin esok saya akan upkan balik dekat wallpaper saya. Okey, so saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, stay safe.